Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, jelas tak? Dengar ke suara kami? Sabar. Buat lagi. Saya. Jadi ke? Sabar. Tu. Kita teruskan lah ya. Jelas. Okey, alhamdulillah. Jelas. Waalaikumsalam. Jelas. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nik Fatin Farhah. Dekat IG okey ke suara? Slow ke kuat? Kak Eci. Tak apa, kita teruskan. Okey, kita teruskan lah ya. Okey, alhamdulillah. Sahabat-sahabat yang baru join boleh join Telegram kami. Telegram apa? Geng Cinta Geng Sedekah. Cinta Sedekah. Lepas tu sahabat-sahabat boleh share live hari ini, live pada petang ini kepada sahabat-sahabat yang lain, kepada adik-beradik dan kawan-kawan yang lain lah. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, semua sihat? Apa khabar semua? Masih bertenaga? Masih bertenaga ke? Okey, alhamdulillah. Hari ini 18 April 2021 dan 6 hari ini pula 6 Ramadan, bersamaan dengan 6 Ramadan. Dan hari ni juga kita kata dah nak habis fasa pertama bulan Ramadan kan, betul tak? Nak habis lagi 4 hari nak habis fasa 1 fasa awal lah. Okey, dan kita pun on the way ke fasa yang kedua, itu fasa keampunan. Dan yang ketiga itu fasa ketiga lah, pembebasan dari api neraka. Dan alhamdulillah hari ini apa Kak Cik? Debus sikit. Hari ni kami nak bukan nak bagi tazkirah apa, tapi cuma nak share berkenaan dengan salah satu tagging dalam Al-Quran daripada sahabat Ino lah. Tagging sahabat Ino. Okey, Kak Cik. Okey, tajuk pilihan kami pada petang ni iaitu peluang sang pendosa. Kalau tengok dekat kami punya caption ni, peluang sang pendosa. Okey, kalau kita tengoklah zaman sekarang ni kan, kita berada di akhir zaman lah, orang kata di akhir zaman, di mana perbuatan dosa dan maksiat ni semakin berleluasa dan hampir apa tu? Setiap hari. Hampir setiap hari. Orang kata masalah tu tak dapat nak dielakkan dah dengan maksiat ni. Kalau kita tengok sekarang ni kan, melalui media sosial, contohlah kalau yang paling famous lah sekarang ni, maksud sebut iaitu TikTok lah sekarang ni. Sekarang ni macam-macam lah orang menggunakan TikTok tu, tapi gunakan dengan cara yang salah. Kita tak tahu kita menggunakan TikTok tu, kita menyebarkan sesuatu yang tak mendatangkan manfaat pun pada kita. Betul tak ni? Betul. Sekarang ni pun media sosial pun semakin canggih kan. Dan tambahan pula sekarang ni kita memang tak nak kita kena guna media sosial. Betul. Sebabnya kita nak face to face susah. Jadi media sosial adalah satu medium yang kata boleh capai ke segenap dunia lah, seluruh dunia. Okey. Next. Okey. Dosa ni sebenarnya dia ni menggelapkan hati kita, membuatkan hati kita ni, membuatkan hidup kita ni rasa tak tenang. Bila dosa tu sentiasa mengalir, setiap masa kita punya hati ni tak akan rasa tenang pun. Sebab apa? Sebab dosa tu sentiasa mengalir. Dosa ni kalau di mata manusia lah kita boleh sembunyikan,
Tapi kalau di mata Allah kita langsung tak boleh sembunyikan pun kita punya dosa ni. Setiap detik, setiap kata apa? Setiap tak ada satu pun yang terlepas daripada apa yang kita buat dekat dunia ni. Allah dah bagi kita nikmat mata untuk kita melihat, tapi kita menggunakan mata ni untuk melihat sesuatu yang Allah larang. Allah juga bagi kita nikmat tangan, tapi tangan ni kita gunakan untuk melakukan kejahatan. Dan juga Allah memberi kaki. Allah juga memberi kaki untuk kita melangkah ke arah kebaikan, tapi kita melangkah ke arah kemungkaran. Dan juga panca indera yang lain lah kita menyalahgunakan. Macam ni? Nak teruskan apa? Kita pergi kepada maksud dosa kan. Kalau semua tahu, semua dah sedia maklum dosa tu apa sebenarnya dah. Dan dosa tu benda sesuatu yang tak dapat kita lihat sebenarnya. Kalau contohlah dosa tu kita boleh pegang, okey ni dosa kita, confirm kita akan rasa takut. Dan kalau dari segi maksud dosa juga adalah membuat kesalahan kepada Allah dengan melanggar perintah dan juga larangan Allah lah. Sebagai contoh lah, dosa sebagai contoh yang paling mudah adalah dosa mengumpat, ribah kan. Itu dosa paling popular. Dan antaranya ada juga dosa meninggalkan solat. Dosa ni pun antara yang popular juga. Dan juga dosa ni orang tahu dan orang sedar bahawa dia sedang membuat dosa, tapi dia tak ingin bertaubat. Dia tak ingin mengambil jalan untuk kata bertaubat lah. Dia tahu je dia buat dosa, dia tahu je benda ni dosa, dia tahu je tinggal solat dosa, dia tahu je mengumpat itu dosa, tapi dia tak rasa keinginan untuk bertaubat. Itu maksudnya Allah kata mereka ini adalah tergolong daripada golongan orang yang degil dan juga orang yang zalim. Sebab apa zalim? Sebab dia menzalimi diri dia lah. Betul. Sebab dah ditanggung dosa. Kan? Okey. Betul. Tapi Kak Jisah okey, orang yang berdosa ni orang yang melakukan dosa ni dia memberi kesan yang sampingan lah buat hidup dia, dan juga kata apa, kepada jiwa, hati dan juga jasmani seseorang tu. Sangat dahsyat lah, dia punya sangat bahaya jugalah dia punya kesan bagi orang yang melakukan dosa ni. Okey, kesan dan juga akibat melakukan dosa dan maksiat. Okey, yang pertama, dosa ni boleh menghalang ilmu pengetahuan. Seperti yang kita tahu, ilmu ni merupakan cahaya yang telah Allah pancarkan kepada di dalam hati kita. Tapi dengan dosa ni boleh menghalang dan juga boleh memadam cahaya tersebut di dalam hati kita. Kalau ingat pada zaman Imam Syafi'i lah, Imam Syafi'i ni masa dia duduk di hadapan Imam Malik untuk belajar, Imam Malik ni sangat mengagumilah sifat kecerdasan dan juga daya hafalan Imam Syafi'i ni, sampaikan Imam Malik berkata, aku melihat Allah telah menyinarkan cahaya di hatimu. Wahai anakku, janganlah engkau padamkan cahaya itu dengan maksiat dan dosa. Maka Imam Syafi'i pun berkata, aku mengadu tentang kelemahan hafalanku. Yang buruk dia, yakni Allah memberiku bimbingan untuk meninggalkan kemaksiatan. Ketahuilah ilmu adalah kurniaan, dan kurniaan Allah tidak diberikan kepada si pelaku dosa dan kemaksiatan. Okey, kesan yang kedua bagi orang yang membuat dosa ni, iaitu dosa boleh menghalang rezeki seseorang. Rezeki ni tak ada satu pun yang dapat memudahkan rezeki seseorang tu masuk, kecuali dengan dia meninggalkan maksiat dan juga dosa ni. Okey, dalam hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan juga An-Nasai, seorang hamba terhalang rezeki kepadanya akibat dosa yang dilakukannya. Okey, kesan yang ketiga iaitu dosa ni juga boleh menjauhkan seseorang dengan yang lain. Terutamanya sekali dengan orang-orang yang golongan yang orang yang baiklah, orang yang berilmu, orang yang baik. Tapi disebabkan tekanan yang sangat tinggi terhadap si pendosa ni,
menyebabkan dia ni semakin jauh dengan orang-orang seperti tersebut, dan menyebabkan dia ni jadi terhalang untuk mengambil manfaat daripada orang-orang berilmu ni, orang-orang yang golongan yang baik ni. Dan bila dia rasa satu tekanan, maka dia akan rasa sunyi, kesunyian. Bila tak ada kawan kan, dia akan rasa sunyi dan menyebabkan dia akan mudah terjerumus ke arah dosa. Dia akan mudahlah untuk terdorong ke arah jalan kemaksiatan. Okey, kesan yang seterusnya, dosa ni juga boleh menggelapkan hati seseorang. Gelapnya hati seseorang tu ibarat macam gelapnya waktu malam. Tak ada cahaya langsung pun. Yang boleh memberi cahaya tu adalah ketaatan, dan yang boleh menggelapkan hati seseorang tu hanya cuma dosa yang boleh menggelapkan hati manusia ni. Okey, kesan yang seterusnya, dosa ni juga boleh menyulitkan urusan hidup. Kalau kita perasan lah kan, kalau orang yang jenis melakukan dosa ni, dia punya rasa hidup tu selalu rasa macam semua benda je tak tenang kan, semua benda tu rasa macam tak kena pada dia. Jadi dia punya masalah pun jadi susah untuk dia atasi masalah tu. Dia nak cari jalan penyelesaian pun agak susah kan, bila dosa tu masih ada dalam diri dia, maksudnya dosa tu masih mengalir. Okey, tapi kalau orang yang bertakwa ni, kita tengok sangat mudah untuk dia selesaikan sesuatu masalah lah. Betul tak ni? Betul. Sebab dia punya kata apa, pergantungan dia punya masalah dia dengan Allah tu tak ada. Kan orang takwa. Betul. Okey. Dosa ni juga kita jangan pelik lah, ataupun kita jangan hairan kenapa seseorang hamba tu sangat sukar untuk menghampiri pintu-pintu kebenaran, disebabkan dia tak nak langsung cari di mana punca ataupun asbab ataupun penyebab kepada kenapa hidup dia ni selalu rasa macam tak kena, tak tenang kan. Sebenarnya semuanya itu datangnya daripada dosanya sendiri. Bukan dosa pada orang lain, dosa dia sendiri yang buat tu. Dia yang buat, dia yang kena tanggung. Betul tak? Betul. Okey, dan yang terakhirlah kalau ikutkan kesan dan juga kesan dan juga akibatlah bagi orang yang melakukan dosa ni sebenarnya sangat banyaklah, tapi disebabkan kita punya masa hanya setengah jam saja, jadi saya ambil beberapa poin sajalah. Kalau nak banyak-banyak ni tak cukup kan setengah jam. Okey, dan poin terakhir yang saya ambil, poin terakhir iaitu dosa dia mematikan hati nurani untuk insaf. Benda ni adalah benda yang paling kita takut sekali sebenarnya. Sebabnya bila kita berlanjutan membuat dosa tu, menyebabkan terputusnya secara perlahan-lahan keinginan dalam hati untuk bertaubat. Bayangkanlah kalau orang ni si pendosa ni meninggal, dan sedikit pun daripada dosa yang dia lakukan tu dia tak pernah pun bertaubat. Sepanjang hidup dia tu kan, dia buat dosa, dia tak pernah pun bertaubat. Bila dia meninggal esok, bila dia meninggal nanti di padang mahsyar nanti, dia ni akan datang dalam keadaan istighfar dan bertaubat, tapi dengan gaya seorang para pendusta. Bibir dia sentiasa bibir ni bertaubat. Maksudnya ucapan dia hanya di bibir, tapi hatinya tu masih terus membuat kesalahan tersebut lah. Okey. Kita tengok pada sahabat-sahabat di Facebook ya. Daripada Fazlina. Assalamualaikum Fazlina Dira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalsum Yusuf. Assalamualaikum juga. Waalaikumsalam. Okey, sahabat-sahabat yang baru join, yang baru tengok live pada petang ni, boleh share dengan sahabat-sahabat yang lain supaya yang lain pun dapat juga dapat berkongsi bersama. Bukan kata anda je dapat, orang lain pun dapat. Ya, betul. Dan juga jemput juga join
kami punya Telegram tu Geng Cinta Geng yang Cinta. link dah Geng Cinta Sedekah. Link dah ada di ruangan komen Ya, komen betul. dan Tekan sahaja link betul tersebut. masuk saja dan percuma je. Dan grup Telegram Geng Cinta Sedekah ni adalah grup berkaitan dengan apa motivasi dalam tu dan ayat-ayat Al-Quran dan juga Kontes. kontes kan, salah satunya Ah. kontes. Okey. Bukti kan? Okey, tadi Kak Haji dah sebut berkenaan dengan kesan dan akibat bila mana kita melakukan dosa. Tak kisahlah dosa tu sama ada dosa kecil ataupun dosa besar tau. Tapi nak kata walaupun kita buat dosa bermacam-macam dosa, beratus-ratus dosa sekalipun, tapi Allah tetap sayang dan Allah tetap memberi rahmat kepada hamba-hamba dia tau. Hamba-hamba yang tak kisahlah, Allah tak memilih hamba-hamba dia, tak kisahlah orang ni banyak dosa ataupun orang ni kuat beribadah sekalipun. Dan Allah Kak Haji start dulu. Okey, dah terbuktilah di dalam Al-Quran, Allah dah beritahu tentang peluang pendosa ni. Kalau ikutkan dalam Al-Quran yang sepegang ni, ni adalah tagging yang kami dah siap tagging lah. Dan salah satunya adalah peluang pendosa. Kalau ikut tengokkan dalam surah An-Nahl ayat 119. An-Nahl ayat 119. Ya. Okay, sahabat-sahabat AJ nampak nampak tak? Nampak dia tak? Baca makna. Baca makna okey. dia. Satu baca. Okey, dalam surah An-Nahl ayat 119, maksudnya kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni bagi orang yang mengajarkan kesalahan kerana kejahilannya, kemudian mereka bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya, sesungguhnya Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey, ayat ni jelaslah terbukti Allah dah bagi jalan keluar bagi seorang pendosa ni, jalan keluar untuk dia melakukan taubat dan Atas kejahilan. atas kejahilan dia. Nak katanya rahmat dan juga kasih sayang Allah tu sangat besar untuk hamba-Nya. Sehingga kan walaupun seorang hamba dia tu melakukan dosa sebanyak mana sekalipun, Allah tetap Maha Pemurah. Allah tetap Maha Pengasih, tetap mengampunkan hamba-hamba-Nya. Okey, bersyukurlah kita ni sebagai seorang manusia dan juga seorang hamba kerana diberi pilihan untuk mendapat hidayah untuk menyambut hidayah daripada Allah dengan melakukan taubatlah, melakukan taubat. Dan juga kalau ikutkan hidayah ni, Nabi Muhammad sendiri pun tak boleh nak bagi hidayah ni. Hidayahnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang boleh memberi hidayah tersebut. Dan hanya orang yang terpilih sajalah yang boleh merasai hidayah Allah ni. Okey, kalau seorang pendosa ni kan dia buat satu kezaliman ataupun dia buat satu jenayah, satu kezaliman ke atas diri dia sendiri, lalu kalau dia memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni akan mengampun segala dosa-dosanya. Okey. Dan seterusnya lah, kalau kita tengok bila kita rasa kita ni dah buat salah, bila kita rasa kita ni kita akan rasa benda tu yang salah. Kita kena cepat-cepat insaf, kita kena cepat-cepat mohon ampun kepada Allah. Dan juga sebab kita tahu yang mana Allah ni dalam salah satu 99 nama Allah adanya maksud Maha Pengampun. Allah itu Maha Pengampun. Jadi amat rugilah kan kalau kita tahu Allah tu Maha Pengampun, tapi kita cuba untuk kita nak lari. Kita kata okey tak apalah, lain kali lah. Lepas tu bagaimana? Dan cara bagaimana kita nak ke syurga
ni, iaitu dengan salah satunya adalah dengan rahmat Allah. Dan juga rugilah kan kalau kita ni buat ibadah buat ibadah siang dan malam, solat sunat, lepas tu bangun malam tu bangun tahajud, bangun siang, tak tinggal tak. Tapi penghujungnya kita tak dapat masuk ke syurga, yang mana adalah menjadi menjadi semua impian semua manusia, semua umat Islam tak nak masuk ke syurga tak. Syurga adalah syurga Allah, tapi tersekat nak masuk. Sebab apa tersekat? Sebabnya penghalangnya adalah dosa yang tidak diampuni. Sama ada dosa dengan Allah dan ataupun juga dosa dengan manusia. Itulah dosa dengan Allah kita boleh minta ampun tak. Tapi dosa dengan manusia macam mana? Okey. Dan macam mana kalau kita kata kita nak impian kita nak masuk syurga tak, tapi macam mana kita nak kita kena hapuskan, kita nak lari, kita nak hapus lah, boleh kata hapus lagi. Hapuskan dosa dan daripada maksiat tu. Salah satunya yang pertama, kita kena buat solat sunat taubat. Sallallahu alaihi wasallam sendiri kata yang mana kita kena seumur kita kena selalu lazimi solat sunat taubat. Solat sunat taubat ni tak susah pun. Solat sunat taubat ni kita baca dalam rakaat pertama, kita baca surah Al-Fatihah dan juga surah Al-Kafirun Lepas tu yang rakaat yang kedua Al-Fatihah dan juga surah Al-Ikhlas. Itu yang paling pendek lah. Dan sunat taubat ni, solat sunat taubat ni 2 rakaat dia boleh buat sama ada dilepas macam tu sebelum kita tidur lah kan. Dan tambah-tambah sekarang ni bulan Ramadan Kak Ji. Betul. Ramadan ni lagilah Allah bagi kita peluang untuk kita. Kita nak masa ni lah kita nak ambil peluang ni. Bukan semua kan yang boleh merasai bulan Ramadan ni. Ada yang Allah dah jemput sebelum bulan Ramadan lagi. Betul. Bagi kita yang insan terpilih ni yang boleh merasai bulan Ramadan ni dah 6 hari hari ni. Kan? Sudah tak sedar dah hampir kata nak dekat seminggu dah. Kita berpuasa. Punyalah tak sedar kan. Masa ni lah kita nak raih, kita nak ambil peluang tu untuk buat juga solat sunat taubat. Betul. Dan satu lagi, kenapa? Kalau kita asyik duk buat solat sunat taubat kan, Allah suka ke? Allah lagi suka. Allah lagi suka kita buat solat sunat taubat. Sebab apa? Sebabnya Allah lagi suka kita minta ampun daripada dia, kita minta pengampunan kan. Berbanding dengan orang yang melakukan dosa tapi dia menunggu masa nak buat. Contohlah, dia buat dosa ni, tak apalah, esok aku boleh bertaubat, esok boleh bertaubat panjang lagi. Sedangkan dia tak tahu yang umur dia tu sampai bila. Dan nafas dia tu Allah pinjam sampai bila. Betul. Dan seterusnya, selain kita buat solat sunat taubat tu, solat sunat taubat tu adalah termasuk dengan taubat nasuha. Taubat nasuha ni yang mana bukan kata kita just cakap je, okey aku nak bertaubat lah hari ni, nak taubat kan, tapi kita tak ada sebarang tindakan dan perbuatan. Taubat nasuha ni dia kena disusuli dengan perbuatan dan juga lisan disusuli dengan perbuatan. Terbalik pula. Lisan disusuli dengan perbuatan. Sebab taubat nasuha ni iaitu sebenarnya taubat. Menyesali, kita rasa menyesal dengan perbuatan yang kita lakukan. Kita menjauhilah dosa tersebut tak. Contoh kita tinggal solat lah, kita mudah tak solat, tinggal solat, kita menjauhi dosa tersebut. Maksudnya kita buat solat, kita jangan tinggallah solat yang wajib tak. Lepas tu kita menyesal dan yang last kita kena berazam yang mana solat sunat yang mana kita nak dosa ni kita tak boleh buat dah. Kita berazam kita nak buat. Itu adalah sebenarnya taubat nasuha. Dan seterusnya yang ini yang paling kata senang lah, istighfar. Istighfar tu paling mudah lah. Dan dalam kata kita duduk sambil duduk memasak, memasak untuk berbuka, kita boleh istighfar. Lagi sedap rasa masakan tu tak? Dan dalam satu hadis kan, mengatakan ya Allah, bagaimana ya Allah Subhanahu Wa Taala ni menerima taubat seorang hamba walaupun sehari tu hamba dia buat 70 kali dosa. Dan juga nak kata kenapa dah 70 tu banyak tu kan, 70 kali dosa, buat dosa gapuk tu kan. Tapi nak kata Allah tak nak bagi kita hamba ni jadi putus asa, jadi mudah putus asa. Jadi masa yang ada tu kita kena buat juga. Kita kena istighfar, kita kena solat, taubat. Dan dikatakan tak, jika tak ada taubat ni, jika tak ada pun pengampunan daripada Allah, maka manusia ni akan hilang rasa putus asa tu. Dan dia akan terus buat dosa, dia maksiat, dosa, dia akan terus bermaharajalela. Dan juga
Allah dah kata kan, selagi iblis yang membinasakan ni, selagi ada dia di atas muka bumi ni untuk menyesatkan manusia daripada buat kebaikan, daripada buat perintah Allah, Allah Subhanahu Wa Taala ni akan buka pintu taubat tu seluas-luasnya. Allah ni lah, selagi tak ada turunnya darjah, tak ada matahari terbit dari sebelah barat. Okey. Okey. Lepas tu, jadi jikalau kita lah, kalau kita lah tak asyik bertaubat, tak nak bertaubat, maka iblis lama-lama dan tak jika tak nak bertawab, maka bersenang-senanglah iblis tu. Sebabnya mana? Dia sukalah umat Nabi umat Nabi Muhammad ni buat je, kata tak say je, tak nak bertawab. Okay, biasalah saya akan campur-campur pasal Kelantan. Okey. Betul. Dan seterusnya itu dia banyak cara kan. Dan salah yang last ni lah, iaitu bersedekah. Orang kata bersedekah ni boleh hapus dosa ke? Boleh. Dosa-dosa, maksudnya dosa kecil kita seperti ngupak tu atau dosa kecil, kita boleh yang mana yang dulu sikit-sikit dah, yang sekarang dah belajar di bukit. Jadi kita tak nak dosa tu di bukit. Kita dengan caranya salah satunya adalah bersedekah. Okey, kalau nak kisah pada zaman Nabi dulu, Nabi Muhammad, pernah dengar tak Kak Haji yang pasal pembunuh 99 orang tu? Pernah dengar? Dia kisah nak tahu juga ni. Kisah tu adalah kisah pendosa daripada kaum Bani Israel. Pada kaum Bani Israel ni dia telah membunuh 99 orang. Dan pada waktu tu dia rasa dia sangat bersalah. Dia baru rasa sangat bersalah kan. Jadi dia pun pergilah berjumpa dengan seorang ahli ibadat. Ahli ibadat ni dia sangat-sangat kuat beribadat, tetapi dia tak ada ilmu. Susah juga. Lepas tu syaitan pun adalah ahli ibadat juga, tapi dia tak ada ilmu dan dia sombong. Jadi pakar itulah dia turunkan ke dunia, kita tak. Dan pendosa ni pun jumpa ahli ibadat tu. Ahli ibadat tu kata macam mana? Dia tanyalah, bolehkah aku ni bertaubat dan masuk syurga? Dan ahli ibadat kata tak boleh, sebab kamu ni dah bunuh 99 orang, dah banyak sangat dosa kan. Ramai bunuh. Maksudnya ahli ibadat tu dia terus menghakimi, dia tak ada kata tak ada bawa sekali gitu. Dan seterusnya dia disebabkan pendosa tu marah dan dia bunuhlah ahli ibadat tu, dan menjadikan jumlah yang dibunuh seramai 100. Dan Masya lepas Allah. Tu kan banyak dan lepas tu dia pun berjumpalah dengan seorang alim. Seorang alim ni seorang yang kata orang yang alim lah kan, orang yang alim pada ilmu agama semua, dan kuat ibadah juga dah. Dan dia pun berjumpalah, dan dia kata aku ni ingin bertaubat, macam mana cara aku nak bertaubat? Dan orang alim pun berkata, apa yang menjarakkan kamu dengan taubat? Apa yang menjarakkan kamu dengan taubat? Jadi masa waktu tu si alim ni bertanyalah pada si pendosa. Dia kata, kamu tinggal di mana? Si pendosa kata, tinggallah di kampung sekian dok. Sekian. Lepas tu dia pun kata, okey, kamu kena berhijrah ke kampung ini. Sebabnya kampung ni lagi ramai orang yang soleh, ada ceramah-ceramah, ada baca Quran, ada tadarus di kampung tu. Jadi kamu kena tinggalkan kampung yang asal ni, kampung yang mana banyak keburukan untuk kamu. Jadi waktu tu Fulan bin Fulan ni, si pendosa ni, dia balik dan dia pun berangkatlah ke kampung yang ada ramai soleh kan. Dia balik tu, dia dalam perjalanan dia nak pulang dia nak pergi ke kampung baru tu, dia pun ditakdirkan malaikat maut mencabut nyawa dia. Kan, tak sempat lagi dia tu nak bertaubat. Tapi waktu tu malaikat maut, malaikat rahmat dan juga malaikat azab, dia pun dia orang antara dua orang ni berkata kelirulah, yang mana roh dia ni nak pergi ke neraka ke nak pergi ke syurga. Makanya berita ni sampai kepada Rasulullah, yang mana malaikat pun ada seorang malaikat ni turunlah menjelma sebagai manusia. Nah, bila dia, jadi di situlah dia kata, okay, cara kita nak tahu dia ni masuk syurga ataupun neraka, kita ukur jarak dia kampung ke kampung, daripada dia ni panjang mana, kampung baru panjang mana, kampung mana. Maka bila dah ukur, rupanya si Fulan ni lagi dekat dengan kampung baru. Bermakna kampung baru niat dia nak berubah tu arah dekat di situ. Jadi
jadi ending dia, nak kata ending dia tu ending comel lah. Jadi dia dimasukkan ke syurga. Jadi tak ada dobal lah antara malaikat maut dengan malaikat rahmat. Jadi nak kata kita tak tahu ending kita macam mana. Kita tak tahu bila kita endingnya. kita tak tahu di end kita bila kan. Jadi seperti mana si Fulan ni ending dia masuk ke syurga. Seperti juga dengan syaitan Syaitan tu ending dia kita tak tahu tak. Dia dah comel-comel dah berada dalam syurga dah. Allah sayang semua. Dia adalah antara malaikat juga kan. Dia antara malaikat yang berada di syurga. Tapi ending dia diturunkan ke bumi dan tugas dia adalah menyesatkan manusia. Jadi begitulah macam Nabi Adam dan juga isterinya Hawa tu tak. Jadi siapa nak, jadi nak kata siapa nak halang, siapa yang nak halang taubat seseorang ni, kerana Allah Subhanahu Wa Taala je yang mampu untuk menghakimi, mampu untuk tentukan dia ni ke mana sebenarnya. Jadi kalau katalah anda dah tiba-tiba kita nampak orang ni lah, hari ni dia bertaubat tau, hari ni pakai tudung contoh tau, hari ni pakai tudung, esok buka tudung lah. Kita jangan sibuk nak menghakimi seseorang itu. Okey. Dan jadi apa yang kita nak boleh ambil di sini ada, sesungguhnya Allah ni dia menerima taubat hamba-Nya selama nyawa hamba dia tu masih boleh dikerongkong, maksudnya masih boleh ditarik. Jadi alhamdulillah kita ni kita tak tahu kan, kita ni sama ada kita masih hidup selepas ni ataupun tak. Jadi wallahu alam, masih ada masa lagi lah. Okey. Jadi nak kata sini lah, kita itu apa? Ya, sudah kita sebenarnya dah hampir setengah jam. Setengah jam kan? Setengah jam dah. Macam opek-opek kat sini. So tak khabar tak. khusyuk pula dengan kisah ni saja. Okey, secara kesimpulan, tak adalah kesimpulan, kata penutup lah kepada komen. Sharing kami. Oh ya, komen daripada Han Khalif pakai tudung buka tudung masuk syurga, bukan celup-celup, kejap syurga, kejap neraka. Betul. Rasa macam mana? Panas sejuk kot. Okey, auzubillah lah. Okey, kita sebagai anak Bani Adam ni, kita dilahirkan dalam keadaan baik dan bersih. Tak ada dosa langsung pun, ibarat kain putih, betul tak? Tak ada dosa langsung pun, tapi disebabkan oleh kesilapan kita, disebabkan oleh dosa yang kita lakukan, membuatkan hati kita ni semakin gelap dan juga semakin jauh dengan Allah. Jadinya dosa-dosa kita ni sanggup tak kita nak bawa esok-esok di hadapan Allah esok ni, sanggup tak nak bawa betapa banyaknya dosa ni di hadapan Allah nanti. Rasa macam terlalu banyak dah nikmat Allah bagi pada kita, tapi ini balasan yang kita nak bagi pada Allah di hadapan Allah nanti. Kan? Rasa takut pula. Takut. Kita nak, seandainya lah kita nak berjumpa dengan Rasulullah tapi kita banyak dosa Jadi kalau Rasulullah tengok lah umat aku ni, lah tak rasa lah ni takut sedang apa perasaan Rasulullah gitulah ya. Dan juga Allah yang mendatangkan perasaan nak buat dosa, dan Allah yang tahu hamba dia nak taubat bila tak. Tapi Allah tak hairan pun dengan dosa yang kita lakukan. Contoh dosa besar, sama ada dosa besar atau dosa kecil, Allah tak hairan pun semua tu. Allah tak tanya pun. Tapi yang Allah peliknya, kenapa kita diberi masa untuk bertaubat tapi kita tidak bertaubat dan tidak menyesali perbuatan itulah. Dan kalau nak kata kita mengharapkan kita nak masuk syurga, impian kita masuk syurga tadi kan, tapi kita nak masuk syurga tapi nak mengharapkan amalan yang sedia ada. Kita tak tahu amalan kita belum cukup lagi lah untuk membantu kita di akhirat. Macam kita kata, kalau lah dosa dan pahala tu boleh tengok, boleh pegang dan boleh timbang dengan sekarang ni, confirm kalau kita dosa kita banyak, kita akan terus kata bertaubat kan. Tapi benda tu adalah tak nampak dan hanya Allah yang tahu. Dan tak lagi mungkinlah kehidupan kita sekarang ni dipenuhi dengan dosa tadi. Tapi mana tahu suatu hari nanti Allah hadirkan, Allah detikkan
Allah detikkan perasaan untuk kita berubah, dan untuk Allah detikkan kita perasaan untuk melakukan kebaikan tau. Kita tak tahu. Sebab itulah kita juga jangan judge orang lah kalau orang tu berubah Buat kesilapan. dan tiba-tiba dia pun buat silap juga, sebab dia adalah manusia. Manusia ni Tak lepas pelupa. daripada tak Betul? lepas daripada melakukan kesilapan. Dan manusia tu berasal daripada nasia. Nasia itu adalah lupa kan. Jadi mata dia buat, mata dok. Dan juga dalam surah Al-Baqarah ayat 186, mana wa iza sa'alaka anni ibadi fa inni qarib dok. Jadi kalau contohlah ada yang kata down ke apa tak. Jadi ayat tu dan jika hamba-Ku bertanya kepada Aku maka tentangku, maka jawablah aku dekat. Jadi kalau kata hari ni berubah, hari ni esok dok tu kita rasa down sebabnya kata-kata orang kan. Kalau orang kata oh dia ni tak lihat, tak ada support tapi ingatlah ayat tu. Jika kamu bertanya tentang diriku, jika hamba-Ku bertanya tentang diriku, maka katakanlah aku ni dekat. Okey. Jadi jangan berhenti untuk melakukan kebaikan, kerana Allah sangat suka bagi hamba dia melakukan kebaikan, dan Allah sangat murka bagi manusia yang melakukan dosa dan maksiat. Okay. Suka kan kita kalau kita nak masuk syurga nanti Allah sambut kita dengan sambutan yang masya-Allah, yang sangat luar biasa lah. Macam Tak VIP dapat nak digambarkan kan. VIP masuk kan. VIP datang kan. Sambut VIP ni. Betul. Sekalian tu sajalah kan. Okey, itu sahaja perkongsian pada kami. Apa yang buruk itu datang daripada apa yang baik itu datang daripada Allah, dan apa yang buruk tu datang daripada kelemahan kami sendiri. InsyaAllah jika dipanjangkan umur kita berjumpa lagi. Dan jangan lupa share, jangan lupa join grup Telegram kami Geng Cerita Sedekah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.